Selamat pagi murid-murid. Apa kabar hari ini? Cikgu harap semuanya sehat dan semoga semua kita bersemangat untuk belajar pada hari ini. Dan sebelum itu, cikgu minta untuk kamu simpan semua buku teks yang tidak berkenaan dengan pendidikan moral. Keluarkan buku teks pendidikan moral, buku catatan pendidikan moral, dan sebatang pen sahaja di atas meja kamu. Botol air simpan di bawah meja. Dan sekiranya sekeliling kamu, di meja kamu ada sampah, tolong kutip dan buang di dalam tong sampah. Baik, cikgu harap semua sudah bersedia untuk belajar. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mengenai satu topik baharu. Dan sebelum cikgu memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu akan tunjukkan kepada kamu dua poster yang berbeza. Dua poster ini, cikgu perlu kamu untuk amati tajuk poster dan fikirkan apa kesan terhadap di sekolah kita ataupun terhadap murid-murid serta guru-guru sekiranya murid-murid ataupun warga sekolah tidak mencontohi peraturan ataupun tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam poster ini. Baiklah, ini adalah poster cikgu yang pertama yang cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Ya, dan ini adalah poster yang kedua. Baik, cikgu boleh benarkan kamu untuk melihat poster ini dan cikgu bagi masa sebanyak 2 menit untuk kamu faham betul-betul mengenai poster yang cikgu sudah tunjukkan. Boleh semua? Oke, baik. 2 menit kamu bermula daripada sekarang. Baiklah, 2 menit Anda sudah berlalu. Cikgu minta untuk kembalikan, untuk meletakkan poster tersebut di atas meja kamu. Dan cikgu minta 2 orang pelajar untuk menerangkan kepada cikgu apa yang kamu faham mengenai kedua-dua poster tersebut. Baik, cikgu cari sukarela dahulu. Sekiranya tiada sukarela, cikgu akan minta seorang pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki untuk menjawab soalan cikgu. Jelas tidak soalan cikgu? Baik, kalau jelas, cikgu minta seorang untuk angkat tangan. Kalau tidak, cikgu akan pilih. Bagus. Apa dia, Lin? Betul. Poster yang pertama ini adalah berkaitan dengan cara seorang murid di dalam kelas untuk menghormati guru. Betul. Bagi tepukan untuk Lin. Seterusnya, Mary. Ya, betul. Jawapan yang tepat dan lebih kurang sama dengan jawapan Lin. Baik, sekarang cikgu ingin mencari seorang pelajar lelaki. Baiklah, Nio. Bagus, Nio. Apa jawabannya? Betul. Poster yang kedua adalah berkaitan dengan cara kita untuk menjaga kebersihan kawasan sekolah dan menjaga harta benda sekolah. Bagus. Bagi tepukan untuk semua kawan-kawan kamu yang telah menjawab soalan cikgu. Baiklah. Cikgu minta Robert untuk terangkan kepada cikgu. Berdiri, Robert. Untuk terangkan kepada cikgu dan juga kawan-kawan semua, apakah kesan sekiranya murid ataupun warga sekolah tidak mengikuti apa yang diminta oleh poster tadi? Betul, warga sekolah akan menjadi tidak sejahtera. Betul. Dan seterusnya, Mei. Betul, Mei. Sekiranya kita tidak menghormati guru, sekiranya kita tidak menjadi warga sekolah yang baik, maka kita tidak selesa untuk belajar. Bagus semua. Baiklah, cikgu, berdasarkan jawaban kamu, cikgu rasa kamu sudah bersedia untuk kita belajar mengenai topik ini. Dan topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan poster yang sudah kamu tengok adalah
warga prihatin, sekolah sejahtera. Baiklah, cikgu ingin kamu menumpukan sepenuh perhatian terhadap slide yang akan cikgu paparkan, kerana pada penghujung kelas ini kita ada satu soalan kuis untuk kamu jawab. Sekiranya kamu tidak tumpukan perhatian dari sekarang, maka kamu pasti tidak dapat menjawab soalan kuis. Boleh semua? Selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar dalam bidang 3 yang berkaitan dengan hubungan antara diri, komuniti, dan masyarakat di bawah unit 8 yang bertajuk Warga Prihatin Sekolah Sejahtera. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari yang pertama adalah apakah ciri-ciri warga sekolah yang sejahtera yang harus kita pupuk. Dan yang kedua pula, bagaimanakah cara untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekolah dalam pelbagai kaum. Yang ketiga, yang terakhir ialah mengapa pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekolah daripada pelbagai kaum. Boleh murid-murid? Baiklah. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada semua murid. Apakah yang kamu faham mengenai warga sekolah? Ada sesiapa yang volunteer? Ya, Herman? Ya, betul. Ada lagi sesiapa yang volunteer? Oliver? Ya, betul. Kelas, berikan tepukan kepada rakan Anda. Apa yang rakan Anda katakan sebentar tadi adalah betul, di mana warga sekolah itu adalah pelajar, warga sekolah itu juga adalah guru. Istilah yang tepat ataupun konsep definisi bagi warga sekolah ialah anggota yang terdiri daripada barisan pentadbir, guru, pelajar, pengawal keselamatan, dan persatuan ibu bapa dan guru, ataupun lebih dikenali sebagai PIBG. Warga sekolah juga lebih dikenali sebagai warga yang berada di dalam sekolah, termasuklah makcik-pakcik kebun, penjaga kantin, dan cleaner sekolah. Setiap warga sekolah haruslah mempunyai ciri-ciri warga sekolah yang sejahtera. Baiklah, cikgu ingin soal. Julini, sebagai warga sekolah, apakah ciri yang perlu diamalkan sebagai pelajar? Ya, betul. Kelas, berikan tepukan kepada rakan Anda. Sebagai pelajar, haruslah menepati masa seperti menghadiri ke sekolah dan memasuki kelas tepat pada waktunya. Baiklah, di sini cikgu akan berikan 3 ciri warga sekolah sejahtera. Kemungkinan ini akan keluar dalam exam. Jadi cikgu mau setiap murid membuat catatan nota masing-masing. Jadi, ciri yang pertama adalah saling menghormati. Setiap warga sekolah haruslah mengamalkan sikap hormat menghormati dalam mewujudkan kesejahteraan warga sekolah. Seperti di dalam gambar, murid menghormati guru, murid juga harus hormat kepada pengawal keselamatan, makcik-pakcik kebun, dan sebagainya. Begitu juga dengan guru dan setiap warga sekolah yang terlibat. Ciri yang kedua adalah sikap keprihatinan. Sikap keprihatinan ini bermaksud sikap yang mengambil peduli terhadap sesuatu perkara, misalnya melalui gambar raja tersebut yang diperoleh daripada Keratan Akbar, di mana persatuan ibu bapa guru telah menyumbang kepada sekolah dengan potongan rambut yang percuma kepada pelajar. Baiklah, cikgu sengaja mengambil contoh ini kerana cikgu mahu kamu lihat dalam penglibatan persatuan ibu bapa dan guru sebagai warga sekolah juga. Setakat ini murid-murid boleh faham? Bagus. Okey. Ciri yang terakhir adalah disiplin. Setiap warga sekolah haruslah mempunyai disiplin dari segi pertuturan, cara pemakaian, dan juga
tingkah laku. Baiklah, slide seterusnya kita akan pelajari mengenai cara meningkatkan kesejahteraan warga sekolah daripada pelbagai kaum. Ini juga kemungkinan akan keluar dalam exam. Jadi, cikgu mau setiap murid berikan perhatian dan buat catatan nota masing-masing. Baiklah, cara yang pertama adalah mewujudkan kerjasama yang erat. Melalui aktiviti gotong royong, penglibatan ibu bapa bersama pihak sekolah dalam menceriakan dan membersihkan kawasan sekolah dapat memupuk kesejahteraan warga sekolah. Selain itu, cara yang kedua pula ialah memantapkan kawalan keselamatan dan peraturan sekolah. Melalui keratan akhbar yang diambil, dapat dilihat bagaimana kawalan keselamatan sekolah dapat ditingkatkan dengan kerjasama kesemua warga sekolah, iaitu pentadbir sekolah, pengawal sekolah, ibu bapa, dan pelajar juga. Dan seterusnya, cara yang ketiga ialah dengan memastikan fasiliti sekolah berfungsi, selamat, dan bersih digunakan juga dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekolah dari pelbagai kaum. Baiklah, seperti di dalam slide, cikgu ada letak dua gambar, yaitu tandas dan bilik kelas. Setakat ini ada soalan kelas? Ya, Julini. Bagus soalan kamu itu. Sila duduk. Kelas, rakan kamu soal. Bagaimanakah tandas dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekolah? Baiklah, dalam gambar ini ia merujuk kepada keadaan tandas. Tandas yang bersih, nyaman, dan tidak rosak membolehkan setiap warga sekolah menggunakan dengan baik tanpa rasa tidak selesa. Begitu juga dengan bilik kelas. Haruslah persekitarannya kondusif agar sesi PDP dapat berjalan dengan baik. Dapat faham kelas? Bagus. Baiklah, sebelum kita pergi ke slide yang terakhir, cikgu akan beri masa 1 minit untuk kamu berehat. Bolehlah minum air dan rilekskan badan. Baiklah kelas, cukup 1 menit, kita sambung lagi. Slide yang seterusnya, slide yang terakhir, berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kesejahteraan warga sekolah dari pelbagai budaya. Oke kelas, kepentingan yang pertama ialah dapat meningkatkan prestasi diri dan sekolah. Hubungan kesejahteraan antara warga sekolah yang dibina sememangnya akan meningkatkan prestasi diri dan juga sekolah. Misalnya, pencapaian pelajar yang cemerlang, bukan saja kepada dirinya sendiri, namun prestasi sekolah juga dapat ditingkatkan. Seterusnya, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dapat dijaga yaitu melalui aktiviti gotong royong, penyelenggaraan kemudahan sekolah, dan juga kawalan sekolah, seperti gambar aja di sini, di mana warga sekolah akan berasa lebih selesa, lebih ceria, dan selamat, kerana kemudahan fasiliti dan peralatan sekolah berfungsi dengan baik, yang boleh dipakai oleh semua warga sekolah. Baiklah, kepentingan yang terakhir ialah membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik ataupun lancar, di mana suasana yang kondusif dalam bilik kelas seperti sekarang dan juga ciri-ciri warga sekolah, khususnya cikgu dan murid-murid dapat mewujudkan sesi PDP yang selesa dan berjaya. Baiklah kelas, sesi pengajaran telah pun selesai. Diharapkan semua murid faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Boleh murid-murid? Bagus. Sekarang kita akan beralih kepada aktiviti berkumpulan. Baiklah, tadi kamu sudah belajar berkenaan dengan warga prihatin sekolah sejahtera. Sekarang kita akan masuk ke bahagian aktiviti. Boleh? Kamu sudah bersedia? Oke, bagus. Sebelum kita mulakan kita punya aktiviti, cikgu mau bahagikan kamu kepada 4 kumpulan, di mana satu kumpulan itu mewakili 4 orang.
Dan cikgu mau kamu duduk di dalam kumpulan masing-masing. Oke, kamu boleh bergerak sekarang. Semua sudah duduk di kumpulan masing-masing? Bagus. Cikgu mau kamu bersedia dan kamu dengar apa yang cikgu akan cakap di hadapan. Boleh? Oke. Sekarang, seperti yang kamu nampak di tangan cikgu, terdapat 4 keping kertas. Ini adalah soalan yang sama. Dan ini pun adalah soalan yang sama. Maksudnya, terdapat 2 soalan yang berbeza di tangan cikgu ini. Soalan pertama seperti, dan soalan kedua pula seperti ini. Oke. Kumpulan 1 dan 2, cikgu akan bagi kamu soalan 1. Manakala kumpulan 3 dan 4, cikgu akan bagi kamu soalan nomor 2. Cikgu mau, selepas kamu dapat soalan ini, cikgu mau kamu berbincang dalam kumpulan. Cikgu akan berikan kamu 5 minit untuk kamu berbincang dalam kumpulan berkenaan dengan soalan ini. Cikgu mau kamu tulis jawapan kamu di dalam kertas mahjong yang akan cikgu edarkan kepada kamu sebentar lagi. Boleh? Seterusnya, cikgu akan memilih kumpulan secara rawak untuk kamu bentang hasil tugasan kamu di hadapan. Pembentangan ini tidak melebihi daripada 5 minit. Oke, seterusnya guru akan menilai setiap kumpulan dari segi isi kandungan, komunikasi, masa, kerjasama dan juga kreativiti. Di akhir aktiviti itu, guru akan membuat sedikit ulasan berkenaan dengan aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Itu. Baiklah murid-murid, macam mana dengan aktiviti tadi? Seronok? Oke, cikgu harap kamu dapat input yang banyak ya mengenai berkaitan dengan aktiviti yang kita jalankan tadi. Baik. Sekarang, cikgu nak kamu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan bersedia untuk menjawab soalan kuis yang akan cikgu berikan. Dan soalan-soalan ini adalah mengenai apa yang telah kamu pelajari pada hari ini dan mengandungi 3 soalan. Kena jawab tanpa melihat kepada buku dan juga tanpa berbincang. Boleh? Oke, kalau boleh, cikgu minta ketua kelas untuk ambil soalan ini dan tolong cikgu untuk edarkan kepada rakan-rakan. Baiklah murid-murid, masa untuk kamu menjawab soalan adalah 3 minit sahaja. Selepas 3 minit, cikgu akan kutip balik kertas soalan tersebut dan cikgu akan periksa jawapan kamu. Boleh? Oke. Sekarang, cikgu akan bagi masa kamu untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah murid-murid, masa kamu menjawab untuk 3 minit sudah pun tamat. Jadi cikgu minta ketua kelas untuk kutip soalan ini yang cikgu berikan. Dan cikgu minta kamu untuk berpikir kembali apa yang sudah kita belajar. Dan cikgu minta kamu untuk berpikir ataupun throwback balik apa yang sudah kita belajar dari awal kelas pada hari ini. Dan cikgu minta seorang murid untuk memberikan rumusan. Boleh? Cikgu bagi masa 30 saat untuk semua murid berpikir dahulu. Baik, ada yang sukarela ingin memberikan refleksi ataupun rumusan? Baiklah, Ken. Ya betul. Berdasarkan jawaban dari yang telah diberikan oleh Ken, kita telah belajar mengenai ciri-ciri seorang warga sekolah dan juga kepentingan-kepentingan sebagai seorang pelajar ataupun warga sekolah dalam melahirkan sekolah yang sejahtera. Lebih-lebih lagi dalam keadaan murid-murid yang mempunyai pelbagai kaum. Oke, terima kasih semua. Dan minggu hadapan kita akan berjumpa semula dalam topik yang baru. Cikgu minta kamu untuk lebih bersedia dan jangan lupa untuk bawa buku teks. Boleh? Dan minggu hadapan cikgu akan buat satu lagi aktiviti yang menarik untuk semua murid.
Boleh? Baiklah. Terima kasih murid-murid.